Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam madani saya ucapkan buat warga Dewan yang sudi datang ke pameran pada hari ini. Baiklah, sebelum saya mulakan pameran kita di bawah tajuk Penghayatan Akidah dan Ibadah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membina peribadi dan jati diri Muslim. Suka cita untuk saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Yasmin Atira binti Muhammad Zulkamal daripada kelas TESOL E, ambilan Ogos 2024 hingga Julai 2029 selaku juruacara dan setiausaha bagi pameran ini. Dalam pameran ini, kita akan melihat 5 perkara. Pertama, pengertian akidah. Kedua, pengertian ibadah. Ketiga, kelebihan penghayatan dari aspek akidah. Keempat, kelebihan penghayatan dari aspek ibadah. Dan akhirnya, kesimpulan. Baiklah, hadirin yang saya hormati, kita bergerak kepada yang pertama, iaitu pengertian akidah. Akidah merupakan tali pengikat batin manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, akidah ialah keyakinan kepada Allah tanpa keraguan atau bantahan berdasarkan sumber yang sahih, iaitu melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, warga Dewan saya mulakan. Apabila kita percaya kepada Allah, maka kita akan mendapat keimanan dan itulah salah satu impian setiap orang Muslim. Dan bagaimana untuk kita mengecapi keimanan tersebut? Melalui akidah yang kuat. Warga Dewan yang saya muliakan. Baiklah, apakah kelebihan penghayatan akidah? Saudara dan saudari, pertama, akidah dapat menjauhkan manusia daripada membuat maksiat. Dengan adanya akidah, manusia akan semakin takut untuk membuat maksiat kerana takut dilaknat Allah. Perbuatan jahat seperti berzina, mencuri dan meminum arak dapat dihindari apabila seseorang itu beriman kepada Allah. Maka, seseorang itu akan lebih mendalami ilmu untuk mengelakkan diri mereka daripada melakukan keburukan. Ilmu akidah ini akan membantu mereka untuk berada di jalan yang benar. Apabila kurangnya maksiat, dunia akan menjadi lebih harmoni dan selamat kerana dapat mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Kita bayangkan, dalam dunia yang penuh dengan maksiat akan berlaku banyak kes kecurangan, berlaku banyak kes penzinaan, maka keharmonian sebuah keluarga akan tergugat, keselamatan masyarakat akan tergugat. Dan kerana itulah akidah dapat mengelakkan manusia daripada membuat maksiat. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidaklah seorang penzina itu berzina sedangkan dia dalam keadaan dia beriman. Tidaklah seorang pencuri itu mencuri sedangkan dia dalam keadaan dia beriman. Dan tidaklah seorang peminum arak itu meminum arak dalam keadaan dia beriman. Riwayat Al-Bukhari 5578 dan Muslim 100. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita bergerak kepada kelebihan kedua, iaitu kita menghargai orang lain. Orang yang beriman akan menjaga hubungannya bukan sahaja sesama Allah, malah sesama manusia. Allah mengajar kita untuk berkasih sayang dengan setiap orang, walaupun orangnya bukan beragama Islam, kecuali jika mereka itu memusuhi Islam. Maka, terdapat pelbagai cara untuk kita menunjukkan kasih sayang sesama manusia, termasuklah saling menghormati walaupun berbeza kaum dan agama. Dengan ini, nilai keprihatinan dan permufakatan yang baik akan menyebabkan dunia menjadi lebih harmoni. Warga Dewan saya muliakan, seperti yang kita ketahui di Malaysia pada hari ini, kita terdapat pelbagai bangsa dan agama.
Maka, penting untuk kita saling mengasihi dan saling berkasih sayang antara mereka kerana mereka juga merupakan makhluk Allah kecuali jika mereka itu memusuhi Islam. Sesungguhnya Allah berfirman, Nabi Muhammad ialah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam dan sebaiknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri iaitu umat Islam. Daripada surah Al-Fat ayat ke-29. Maka kita tak ketahuilah kelebihan-kelebihan apabila kita menghayati dan mengamalkan ilmu akidah. Bergerak kepada isi yang kedua iaitu pengertian ibadah. Warga Dewan yang saya hormati, apa itu ibadah? Ibadah ialah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Kedua, ibadah ialah merendahkan diri kepada Allah dengan meningkatkan kecintaan kepadanya. Yang ketiga, ibadah ialah sebutan yang mencakupi seluruh apa yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saudara dan saudari, apakah kelebihan penghayatan ibadah? Pertama, kita dapat menerima takdir Allah. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya tidak akan mempersoalkan takdir Allah. Walaupun diuji oleh Allah, mereka tidak akan mengeluh. Sebaliknya, terus percaya kepada Allah. Sesungguhnya, setiap orang yang beriman pastinya akan diuji dan orang yang reda dan tetap percaya dengan Allah merupakan orang yang sebenar-benarnya beriman. Rezeki turut merupakan takdir Allah yang perlu kita terima atas setiap pemberiannya. Setiap manusia mempunyai rezeki yang berbeza-beza dan datang daripada pelbagai bentuk. Rezeki juga boleh datang tak kala tidak disangka-sangka. Firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 3, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan, warga dewan yang saya muliakan, setiap daripada kita di sini mempunyai takdir kita sendiri, mempunyai rezeki kita sendiri yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka, kita perlulah percaya kepada takdir Allah dan menerima dengan hati yang terbuka dan reda. Seterusnya, manusia akan sentiasa berlumba-lumba melakukan kebaikan. Keampunan daripada Allah dapat dicapai apabila seseorang itu mencari kebaikan dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Apabila seseorang itu dianugerahkan ilmu, maka perlulah dia mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada orang lain. Jika Allah telah mengurniakan harta, maka gunakanlah harta tersebut pada jalan kebenaran. Kebaikan yang dibuat oleh seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan sentiasa bersyukur dengan apa yang dikurniakan olehnya. Baiklah, warga dewan yang saya hormati, pada hari ini semua umat Islam mempunyai hanya satu permintaan akhir di mana kita hendak ke syurga. Dan bagaimana kita hendak ke syurga? Berdasarkan kebaikan yang kita lakukan. Oleh itu, manusia hendaklah sentiasa berlumba-lumba melakukan kebaikan. Apabila kita ada ilmu dan kita amalkan ilmu tersebut, kita ajarkan kepada orang lain. Umpama air yang mengalir, pahala yang tidak putus-putus tak kala ilmu tersebut masih diamalkan oleh orang itu. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlumba-lumbalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baiklah, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Kesimpulannya,
umat Islam perlulah berpegang teguh pada aspek akidah dan ibadah dengan mendalami ilmu berkenaan bidang tersebut. Dengan itu, kita dapat membezakan perkara yang baik dan buruk di sisi Allah supaya dapat menjalankan tanggungjawab sebagai hamba Allah dengan baik. Penghayatan seseorang dalam aspek akidah dan ibadah akan menyebabkannya mendapat ketenangan jiwa dan keimanan kepada Allah. Sesungguhnya, setiap orang ingin menjadi orang yang paling beriman kepada Allah agar dapat merasa keindahan syurganya nanti. Baiklah, pada hari ini, warga Dewan yang saya hormati, warga Dewan yang dikasihi Allah sekalian, kita perlulah mempunyai iman yang paling teguh kepada Allah. Dan bagaimana kita hendak mempunyai iman tersebut berdasarkan akidah dan ibadah yang kita ada, yang kita hayati. Oleh itu, wajarlah kita menghayati dan mengamalkan amalan akidah dan ibadah tersebut agar kita dapat menikmati keindahan syurga Allah Subhanahu Wa nanti, insya-Allah. Maka, itu sahaja pameran pada hari ini. Dan seterusnya, kita akan mempunyai sesi menjawab soalan di ruangan komen aplikasi YouTube ini nanti. Sesungguhnya, setiap yang baik itu datang daripada Allah dan setiap yang jahat itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Subhanallah.